أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لا إله إلا الله رب العرش العظيم لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى صدق الله العظيم وبعد الحمد لله. Pertama dan selamanya syukur pada Allah Subhanahu wa taala yang saya hormati Tuan Pengurusi Surau, Ahli Jawatan Kuasa, Tuan Imam, Tuan Bilal, muslimin muslimat, ayah-ayah yang berbahagia dan dirahmati Allah. Alhamdulillah pada malam ni kita dipertemukan untuk kuliah maghrib pada malam ni. Mudah-mudahan dirahmati dan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa khabar tuan-tuan? 3 bulan ke 4 bulan lebih kita tak bertemu. Akhirnya hari ni dapat bersama. Dan lepas PKP ni kali pertama saya duduk di hadapan mikrofon. Lama tak duduk depan mikrofon, rindu mikrofon. Kan? Dia bila berceramah online, dia tak sama dengan macam orang ada di depan. Dia lain rasa dia. Tapi dapat balik kembali, alhamdulillah, dan dapat kita sambung pengajian. Sebab bila mana kita lama tak dengar pengajian, lama tak dengar nasihat, lama tak dengar kata-kata hikmah dalam hidup, dia jadi lesu. Makanan rohani, makanan jiwa tu dia tak dapat, dia jadi lesu. Jadi mungkin tu serba sedikit. Bila mana kita dah kembali melakukan majlis ilmu, dapat menambahkan baik balik kepada rohani kita, insya-Allah. Baik tuan-tuan yang dirahmati Allah, pada malam ni sama-sama kita lihat pada bab sifat syurga dan ahlinya, kitab Tanbihul Ghafilin, yakni bab sifat syurga dan ahlinya. Kita baca pada bahagian yang belakang, yakni membincangkan tentang bagaimana seorang hamba itu ingin mendapat kehormatan. Saya ulang sekali lagi, yang bakal kita bincang pada malam ni adalah kata Al-Faqir Abu Laits Al-Samarqandi. Dia menyebutkan bagaimana seseorang itu nak dapatkan kehormatan, yakni baik di dunia, baik di akhirat. Dia dapat satu penghormatan yang cukup hebat dalam kehidupan dia. Perlulah dia ini menepati, ataupun perlulah dia ini lakukan 5 perkara dalam kehidupan dia. Ini kata Al-Faqir Abu Laits Al-Samarqandi. Tapi sebelum tu kita mulakan dengan satu kisah yang mana insan yang tersebut di dalam kisah itu adalah seorang yang cukup hebat, namanya biasa disebut, dan nasihat-nasihatnya selalu kita dengar. Namanya adalah Ibrahim ibn Adham, seorang raja yang zuhud, dan ceritanya banyak kita hafal. Dan di antara kisah yang kita hafal tentang Ibrahim ibn Adham ni adalah berkenaan dengan 10 tanda hati mati. Tapi dalam cerita yang ada di sini, dia sebutkan kepada kita suatu hari, ni saya sebut dalam bahasa saya senang faham lah, kita senang faham. Suatu hari Ibrahim ibn Adham ni dia pergi ke satu tempat dan dia nak masuk ke kamar mandi. Senang sebut bilik mandi, bilik air. Dia sampai ke situ, lalu dia tanya kepada tuan hak empunya bilik itu. Contoh macam kita sekarang tandas awam. Dia nak masuk dalam tandas tu, dia tanya kepada hak yang jaga tu, nak masuk ni berapa kena bayar? Kawan tu buat contoh, dia kata kalau nak masuk sini bayarlah 20 sen. Kalau nak masuk bayarlah 20 sen. Lepas dengar saja Ibrahim ibn Adham masuk kena bayar 20 sen, dia pi ke penjuru dinding menangis. Hak orang yang jaga tandas ni tanya, "Kenapa tuan menangis dengar masuk tandas kena bayar 20 sen?" Dia kata, "Aku menangis bukan sebab tandas kamu mahal. Aku menangis bukan sebab nak masuk tandas kena bayar, bukan sebab tu aku menangis." Lepas tu tuan menangis kenapa, dia tanya. Lalu Ibrahim ibn Adham sebut, "Aku menangis sebab aku terfikir nak masuk ke rumah syaitan pun kena bayar, apatah lagi masuk ke syurga, berapa mahal kena bayar." Dia sebut nak masuk ke sini pun kena bayar, dia kata 20 sen, contohlah 20 sen. Dalam ni dia sebut lain 20 sen. Tapi dia kata cuba bayang macam mana nak masuk ke satu tempat dambaan semua orang, yang semua orang nak masuk.
Tak kisahlah dia tu baik ke jahat ke, ahli ibadat ke, dia ahli maksiat ke, kalau tanya mesti nak syurga. Bila mana nak syurga, Ibrahim Ibn Adham suruh kita fikir pada malam ni, macam mana nak masuk dalam syurga, berapa mahal nak kena bayar. Sebab cukup hebat. Nak masuk ke satu tempat yang cukup hebat, cukup istimewa, takkan biasa-biasa. Jadi sebab itu pada malam ni kita nak tengok 5 kehormatan yang perlu kita lakukan di atas dunia untuk kita dapat satu ganjaran yang cukup hebat, namanya adalah syurga. Baik, Abu Laid Al-Samarqandi berkata, siapa yang ingin mendapatkan kehormatan itu, hendaklah dia menepati 5 perkara. Yang pertama adalah dia menahan dari melakukan maksiat kerana Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan disebutkan menahan nafsu dari maksiat, maka syurga adalah tempatnya. Nombor 1, dia letakkan di situ, bukan dia kata menahan diri dari melakukan maksiat, tapi dia ada kata-kata yang cantik di hujung nak menunjukkan ada satu benda lagi kamu kena tekuni. Yang nombor 2 tu dia kata menahan diri daripada melakukan maksiat kerana Allah, bukan kerana manusia. Sebab kadang-kadang kita ni bila jadi baik kerana manusia, kita nakkan ganjaran pada seorang manusia, kita suka pada seorang manusia, kita nak baik dengan dia, kita berubah kerana manusia. Sebab dulu saya pernah sebut pada tuan-tuan dan mana-mana tempat saya pergi, saya selalu sebut, bila mana kita ni buat sesuatu benda kerana manusia, manusialah yang pandang kita. Tapi bila mana kita buat sesuatu kebaikan kerana Allah Subhanahu wa ta'ala, lillahi ta'ala, maka Allah akan sayang pada kamu. Dan kalau Allah sayang kepada satu-satu makhluk, nescaya seluruh makhluk yang ada di atas muka bumi, baik di langit, baik di laut, baik di daratan, manusia, apa-apa segala makhluk, semua akan sayang pada kamu. Jadi apa-apa kita nak buat kerana Allah. Dia berubah menahan diri daripada melakukan kemaksiatan kerana Allah. Tuan-tuan cuba fikir balik, bila mana kehidupan kita ni susah, bila mana kehidupan kita ni banyak benda yang merunsingkan fikiran, banyak benda yang mengganggu. Bila mana nak buat saja satu benda, ada je benda tak kena. Bila nak buat apa-apa, ada je benda yang menghalang. Kadang-kadang nak lakukan pekerjaan jadi susah. Kadang-kadang kita tak ada kerja lagi, last sekali kita nak cari kerja, tak dapat-dapat. Tak pun dalam keluarga, tiba-tiba anak jadi degil, anak jadi jahat, anak jadi tak elok. Kadang-kadang kita salahkan orang lain. Kadang-kadang kita salahkan orang saja. Apa-apa salahkan orang, apa-apa salahkan orang. Dialah, dia tulah. Tapi kita lupa fikir, mungkin apa-apa yang jadi dalam kehidupan aku, Allah nak tegur. Mungkin ada maksiat yang aku lakukan, aku tak sedar. Maksiat hak kita lakukan, kita perasan, itu mudah. Kita perasan, kita buat, aduh aku terbuat pula dah, macam mana boleh terbuat ni, kena minta ampun. Kita perasan, memang mudah kita minta ampun. Kita perasan, memang mudah untuk kita selesaikan. Tapi yang hak tak perasan, yang tak perasan dibuat tanpa sedar, kadang-kadang mengutuk orang sesuka hati, kita tak perasan kita sedang kutuk orang. Kadang-kadang kita menyakitkan hati orang, mengguris hati saudara kita tanpa kita sedar, yang tu kita tak perasan. Kadang-kadang kita buat satu pekerjaan mendatangkan rezeki yang syubhah, rezeki hak haram dalam kehidupan, bawa balik ke rumah, bagi makan pada anak, bagi makan pada isteri, bagi makan pada keluarga, yang tu kita tak perasan. Sebab itu kadang-kadang Allah datangkan satu musibah dalam kehidupan kita, nak tegur, ni hang ada salah dalam hidup. Bila mana datang satu musibah, kamu fikir balik, apa sebab musibah ni datang? Bukan saja-saja, mungkin nak memperbetulkan apa salahnya aku buat dalam kehidupan. Kerana itu dikatakan tadi, kalau kamu nak jadi manusia yang ada kehormatan dalam hidupnya, nak dapatkan satu ganjaran syurga, nombor 1, tolong tahan diri daripada melakukan maksiat. Tahan nafsu kamu daripada suka kepada benda-benda yang tak baik, benda-benda tak elok, benda-benda dosa. Baik. Yang kedua, kata Al-Faqir Abu Laid Al-Samarqandi, yang kedua adalah bila mana kamu nak dapatkan kehormatan, yang kedua adalah kamu rela dengan pemberian yang sederhana. Sebab tersebut di dalam satu hadis Nabi SAW, harga syurga itu ialah tidak rakus pada dunia. Disebutkan di sini nombor 2, tuan-tuan,
Macam mana nak dapatkan satu kehormatan? Dia kata rela dengan pemberian yang sederhana. Maksudnya di sini dia ada satu nilai dalam hati. Nilai ni, tuan-tuan, saya bagi satu analoginya. Nanti tuan-tuan fikir apa nilai yang dimaksudkan. Bila mana kita dapat satu rezeki dalam hidup, tak kisahlah besar ke kecil ke, nilai dia tinggi ke rendah ke, bila mana dia dapat saja satu rezeki tersebut, cuba tanya pada hati, aku dapat ini, aku pandang jumlah dulu ke, aku pandang baik dulu pada rezeki? Bila mana sampai saja orang mai pada kita, noh dia bagi sampui, oi berapa dalam? Dia tanya berapa dalam dulu. Dia tak ucap syukur dulu, dia tak fikir yang baik dulu, dia tanya berapa dalam dulu. Tak pun bila dapat satu rezeki yang besar dalam kehidupan, dapat projek ke apa ke, dapat apa-apa orang panggil untuk buat kerja apa ke, dia tengok dulu besar ke kecil, sikit ke banyak, tapi dia tak pandang dulu. Allahu Akbar. Dalam ramai-ramai orang yang berada di taman, lupa taman, dah lama tak main, apa nama? Apa? UK Bestari. Teringat UK Tropicana. Itu nama tu kan, nama taman tu kan. Taman apa? Taman Tropicana, Taman UK Bestari. Tu alamat dah. UK Tropika. Kan. Dia 3 bulan tak main, lupa nama taman. Sibik tak salah masjid kan. Tengok salah masjid kan. Allah kan. Dalam ramai-ramai orang yang berada di UK Bestari ni, tiba-tiba kita hak yang dapat rezeki tersebut, orang lain tak dapat. Dalam ramai-ramai orang, hak kita yang sampai, orang lain tak dapat. Cuba fikir yang tu dulu. Dalam ramai-ramai orang aku hak dapat, orang lain tak dapat, aku dapat. Macam tuan-tuan malam ni dapat duduk sembahyang Jumaat, bukan senang. Orang berapa ramai nak datang sembahyang Jumaat, siap buat ambil nombor nak mai. Berapa ramai orang nak datang, tapi tiba-tiba kita dapat mai. Tapi kalau mai jangan lupa tulis nama kat luar tu. Dia ada 2 buku. Satu AJK, satu Jemaah. Ada 2 buku, bagus, tulis kan. Sebab takut dia ada apa-apa kan, dia tulis di situ. Bila mana dapat macam itu, fikir balik yang disebutkan tadi. Bila kamu dapat satu nilai dalam kehidupan pada rezeki yang kamu yang sampai dalam kehidupan, adakah kamu pandang pada nilai dulu ataupun kamu pandang baik dulu pada rezeki tersebut? Sebab ada orang ramai dia marah bila mana dia minta sesuatu yang besar dalam hidup. Dia minta duit yang banyak, dia minta harta yang melimpah ruah, dia minta segala-galanya yang ada atas muka bumi. Tapi bila mana sampai rezeki tak sama macam mana dia minta, dia datang satu benda dalam hati tak suka. Marah pada Allah pula satu hal. Dia marah pada Allah. Aku minta doa siang malam pagi petang, minta yang besar-besar, pasal apa yang kecil yang sampai? Pasal apa orang lain tak pernah minta, orang lain dapat, aku minta tak pernah dapat? Pasal apa orang lain minta macam-macam dapat, aku minta sikit je pun yang tu tak dapat? Tak adil sungguh. Pasal apa orang tu dapat, pasal apa aku tak dapat? Marah saja. Cuba datangkan dalam hati tu rela. Dia mai rela, dia mai reda, dia suka walaupun sikit yang datang. Dia sebutkan di sini rela walaupun yang datang itu sedikit. Orang ini dia ada satu nilai kehormatan yang cukup tinggi dalam kehidupan dia kerana dia ada sifat qanaah. Baik. Yang ketiga, katanya pula di sini bagaimana nak mendapatkan kehormatan tersebut, yakni rajin pada tiap taat dan semua amal kebaikan, sebab kemungkinan amal itulah yang menyebabkan pengampunan dan masuknya ia ke dalam syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya suka sebut perkataan tu, tuan-tuan, bila mana ada peluang untuk lakukan kebaikan walaupun sekecil mana buat, sebab kita tak tahu yang mana satu kebaikan membawa kita ke syurga. Saya ulang, kalau ada peluang untuk buat kebaikan walaupun kecil, ambil peluang. Sebab kita tak tahu yang mana satu amalan yang kita buat dapat memberatkan timbangan amal kita untuk masuk ke syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya dulu teringat seorang syekh tersebut, dia kata bila minum, bila makan, jangan tinggal walaupun sedikit air dalam cawan, makanan dalam pinggan. Makan berhabis. Kita jenis kita suka tinggal. Ada orang yang jenis
Dia makan nasi berhabis, lauk ujung. Ada orang yang makan lauk habis, nasi tak habis lagi, yang nasi tak habis tu dia tinggal. Ada macam-macam jenis orang makan. Tapi bila mana hak yang tinggal-tinggal tu lebih sikit-sikit tu, dia tak makan perhabis. Tuan-tuan, ingat satu ayat, minum air bagi habis, makan apa-apa bagi clean, bagi clear. Sebab kita tak tahu dalam secawan air titisan mana yang berkat. Sebab kita makan nasi dalam satu pinggan, tuan-tuan tak tahu hak biji mana satu yang berkat. Makan perhabis, jangan tinggal, membazir satu hal. Lagi satu, kita tak tahu yang mana ada barakah dalam air yang kita minum, dalam nasi yang kita makan. Elakkan pembaziran. Baik, balik kepada tadi. Buatlah amal walaupun sedikit, kerana tidak tahu amal yang mana satu bakal menyebabkan kamu masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Disebutkan di sini, dia kata nombor 3, bagaimana kamu nak dapatkan kehormatan, kamu rajin buat ketaatan walaupun benda itu kecil, walaupun benda itu susah. Tuan-tuan pada maghrib malam ni datang ni rajin dalam ketaatan. Kan dulu kita pernah baca tentang rajin dalam taat. Rajin dalam taat ni makna dia ni bila dengar saja ada orang buat benda baik, dia dulu sampai. Tak payah orang panggil, tak payah orang seru. Macam kita nak semayang, ada orang azan, panggil mai semayang, mai mengerjakan solat. Dia tak payah tunggu azan. Sebelum saja azan, dia dah siap. Azan saja, dia pergi terus. Ada kita yang jenis, dia ni tunggu azan satu hal. Azan dah habis, dia tak siap lagi. Orang daripada asar, maghrib baru dia sampai. Punya lama standby 2 jam. Niat nak datang asar sampai maghrib, punya lama. Ada macam itu. Tapi ni dah, dia dah tahu dah waktu situ memang waktu tu kopi. Orang nak buat satu benda baik, tak payah dipanggil, dia akan sampai dulu. Nak mai bulan korban, nak sampai hari raya korban, tak payah orang sebar poster, tak payah orang bagi seruan, tak payah orang buat pengumuman siapa nak bagi, siapa nak masuk korban, siapa nak masuk korban, tak payah. Dia tahu dah, oh mai saja bulan korban ni aku nak masuk tahun ni. Siapa yang ada lebihan rezeki, siapa yang ada lebihan rezeki, kalau tak masuk juga tak tahu lagi lah. Dia pergi buat, dia pergi masuk, tak payah orang sebar-sebar poster. Dia sendiri terdetik dalam hati, rajin nak pergi masuk. Tak pun ada orang buat apa-apa kenduri ke, orang buat apa-apa majlis ke, tak payah dijemput datang, dia sendiri datang tolong. Sebab orang macam ini dikatakan dia ada satu sifat yang cukup istimewa, namanya adalah dia ada mutiara rajin dalam diri. Nak dapat rajin ni bukan senang. Tambah-tambah dalam perkara ibadat bukan senang. Orang lain boleh makan tengah hari, kita nak puasa sunat, dugaan. Orang kerja tiba-tiba tengah hari orang pergi makan lunch hour. Jaranglah orang kerja makan dinner. Orang dah balik pukul 5 lunch. Kawan keluar pun semua pergi. Tiba-tiba kita tinggal seorang dalam pejabat. Takkan aku tinggal seorang, mana semua tak ada orang. Lah kali dia pun fikir 2 kali. Tak payah, Khamis pula puasa. Isnin tak jadi, Khamis pula. Mai Khamis puasa pula. Hai, hari ni aku puasa ni tak boleh ni. Memang aku nak puasa Khamis. Kawan pula kata, cadang tengah hari ni nak makan kambing lah, mana sedap lah. Kita pun, Allah, time aku puasa juga kambing, time aku tak puasa tak ada pula nak ajak kambing. Kambing jangan main-main tu. Dugaan besar tu kambing tu. Jangan main-main. Dia pun fikir 2 kali macam mana ni. Dia bukan fikir masalah kambing, masalah orang nak belanja. Kambing terlepas boleh beli. Kalau orang nak belanja terlepas, takkan ada lagi dah pada musim akan datang orang nak belanja. Jadi dia pun fikir nak ke tak nak ke tak nak buka pula. Dugaan datang. Tambah tuan-tuan pula nak bangun pula cuti-cuti pula sembahyang subuh. Payah. Malam tadi bangun pukul 3 suku, tengok-tengok, la ilaha illallah, minit 83 pula dia skor. Allah, seri pula. Mana faham? Kita semangat bangun tengok, orang mengharapkan kemenangan yang ketiga berturut-turut, lalas sekali seri, la ilaha illallah. Boleh bangun tengok bola, tapi nak bangun semayang, bukan senang. Boleh kita ni pergi berjalan jauh, pergi berjalan merata tempat pergi, daripada Johor sampai ke Perlis berjalan, seronok, mana ada orang sakit kaki. Jaranglah tuan-tuan pergi jumpa orang
Kalau kita pi tanya dia, hang dalam Malaysia ni mana tempat lagi hang tak pi? Aku dalam Malaysia mana tempat lagi tak pi? Masjid je lah kot. Mana tempat, mana negeri lagi hang tak pi? Tak ada, semua negeri aku pi dah. Daripada Johor, membawa ke Melaka, membawa Negeri Sembilan, pi ke Pahang. Semua pi dah. Daripada selatan sampai ke utara semua pi dah. Jaranglah bila mana ada orang bercerita tentang dia berjalan mana-mana jauh-jauh, dia cerita, sakit kaki berjalan. Jarang. Dia semua cerita yang seronok-seronok, elok-elok, seronok-seronok, baik-baik. Yang tu je dia cerita. Tapi bila mana buat perkara ibadat, ada aja benda-benda yang menyakitkan dia cerita. Semayang baru 2 bulan dah cerita dah, aduh sakit pinggang lah, duduk lama majlis ilmu. Mai semayang pula, aduh diri lama ni kadang-kadang boleh, kadang-kadang tak boleh. Macam mana kaki ni, dah tua kot kaki ni. Bila berjalan muda, bila semayang tua. Ada. Bila mai saja nak buat benda-benda ibadat, dia jadi tak rajin, dia jadi malas, dia jadi lesu, dia jadi tak berminat. Punca utama dia bisikan syaitan. Yang kedua daripada hawa nafsu. Yang ketiga diri dia sendiri. Aku tak nak buat lah, malas buat lah, sunat je pun. Dia fikir macam itu. Lepas ni kita ubah jadi manusia yang buat sesuatu amal penuh dengan rajin. Daripada sekecil-kecil amalan kita buat sampai sebesar-besar amalan, tekun buat rajin. Sebab kita nakkan satu ganjaran yang cukup istimewa. Kerana mungkin, kata Al-Faqir Abu Al-Samarkandi, apa-apa amal yang kamu buat dalam kehidupan, yang itulah yang bakal menyebabkan kamu dapat pengampunan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hasil daripada pengampunan, kamu dapat syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Yang keempat, bagaimana nak dapatkan penghormatan tersebut? Yang keempat adalah cinta pada orang-orang soleh dan bergaul dengan mereka, sebab mereka diharapkan syafaatnya, sebagaimana yang disebut di dalam hadis, perbanyakkanlah kawan, kerana tiap kawan itu adalah syafaat pada hari kiamat. Banyakkan berkawan dengan orang baik. Tuan-tuan, dulu kita pernah sebut tentang tajuk taubat. Kalau tuan-tuan ingat dalam tajuk taubat tu, dalam ni ke bab yang berapa tak ingat dah, bawah lagi. Dalam tajuk taubat tu dulu ada sebut bagaimana nak mengetahui tanda-tanda seorang itu taubatnya sudah benar. Bagaimana nak mengetahui taubatnya sudah benar, betul-betul dia taubat? Di antaranya adalah dia meninggalkan kawan-kawan yang menyebabkan dia rosak, dan dia mencari kawan-kawan yang membaikkan diri dia. Ni tanda dia taubat. Dan bagaimana nak tahu taubat seseorang pula diterima? Saya ambil bab kawan juga. Nak tahu tanda taubatnya telah diterima adalah bila mana dia suka berkawan dengan orang baik. Ada orang dia tak suka kawan dengan orang baik, tambah kena tegur pula lagi dia tak minat. Saya dulu bagi teka-teki kat tuan-tuan ke kat mana, banyak tempat bagi teka-teki tak ingat. Saya bagi teka-teki hari tu, saya tulis dekat Instagram, seorang pun tak ada jawab betul. Saya tu bagi tahu dekat mana-mana surau, depa jawab, tapi kurang tepat. Kurang tepat dengan tak betul lain. Kadang-kadang kita ni, tak tepat, tak betul. Mana sama, tak betul salah. Kurang tepat ni dia dekat-dekat nak betul. Saya tanya dulu, saya kata, dalam hidup tuan-tuan, apa benda yang kita suka bagi tapi kita tak suka terima? Saya pernah bagi kat sini. Siapa yang makan kismis minda rasa dia ingat. Apa benda yang kita suka bagi tapi dia tak suka terima? Ada hak jawab, duit Zat. Mana ada orang suka bagi duit tak suka terima? Duit, confident jawab, saya duit. Mana ada. Duit orang suka terima tak suka bagi. Ada pula yang kata makanan. Makanan pun sama, orang suka dapat tak suka bagi. Jawapan dia bila ditanya apa benda yang orang suka bagi tapi tak suka terima, jawapan dia nasihat. Orang suka bagi nasihat, seronok bagi nasihat. Bukan main bagi seronok. Hang kalau macam ni punya perangai tak payah 3 tahun punya menega pun tak ada kaya macam ni. Apa menega macam ni? Hang kena macam ni, hang kena macam ni, hang tak boleh buat macam ni, hang kena macam ni. Hebat dia bagi nasihat ke orang. Bagus bagi nasihat, tak salah.
Tapi bila mana orang pula nasihat jangan angkat kening macam Zain Azim. Faham? Bila orang bagi nasihat, dia marah orang pula. Aku hidup dulu pada aku makan garam dulu pada tak usah nak sebut apa-apa kat aku. Walaupun aku menega 3 tahun macam ni je aku menega, tapi aku punya cita-cita tau. Ada cita-cita apa macam tu. Orang tegur dia tak boleh, dia tegur orang boleh. Tapi bila kita nak cerita bab carilah kawan-kawan yang soleh ni kawan hak soleh ni lah yang bakal menegur kita suatu hari nanti bila mana kita buat silap. Sebab kadang-kadang kita tak suka orang baik. Bila orang baik duduk dekat dengan kita, kita tak mau kita lari pada dia. Bila mana orang baik ajak kita buat benda baik, kita tak mau. Bila mana orang baik dekat dengan kita, kita makin jauh. Patut makin dekat. Sebab kita nakkan bila mana kita ni ada masalah, hak yang soleh ni datang jumpa dengan kita. Sebab dulu saya bagi tahu beza nasihat orang soleh dan beza nasihat orang yang tak soleh. Kita ambil contoh mudah saja, tuan-tuan bergaduh dalam rumah tangga. Tiba-tiba kita pergi jumpa dengan kawan kita yang semayang tidak, Quran tak pernah baca, majlis ilmu tak pernah sampai, dia dengan anak isteri dia pun lebih kurang. Tiba-tiba kita minta nasihat pada dia, aduh, aku ni balik saja kerja isteri bising, aku pun tak faham lah dengan dia. Nak kata aku balik tak bawa apa, aku tak pernah tak bawa apa. Saya balik kadang-kadang buah tembikai, kadang-kadang bawa murtabak, kadang-kadang bawa makanan, macam-macam aku bawa. Tu pun dia marah lagi. Hang boleh tak bagi sikit nasihat kat aku, macam mana aku nak selesaikan masalah isteri aku jenis tak faham dengan aku ni. Kalau kawan yang jenis jahat perangai, buruk akhlak, dia jawab senang, cerai je lah, cari lain, tak pun kahwin dua, mudah dia bagi. Tapi beza kalau tetapi jumpa dengan orang hak soleh, hak beriman, hak jenis selalu pergi majlis ilmu, kawan-kawan dia pun orang soleh, dia jenis Quran baca, semayang tak tinggal, jenis orang pemikiran bersih, hati elok. Apa jawapan dia akan bagi? Isteri saya beletir tak habis-habis, dia jenis semua saya tak kena. Dia akan bagi nasihat, janganlah pandang hak dia beletir saja, pandanglah hak benda baik dia buat. Janganlah pandang dia marah saja, pandanglah mungkin ada tanggungjawab dia dah lakukan sebaik mungkin. Janganlah pandang dia punya panas baran saja, pandanglah dia punya baik juga. Walaupun dia panas baran, dia masak tak? Masak. Walaupun dia tu rajin beletir, baju dia basuh tak? Basuh. Walaupun dia tu rajin marah kita balik kerja, dia tapi anak dia jaga tak di rumah? Dia jaga. Dah tu settle lah elok-elok. Pi balik rumah, pi perbaik. Ni hampir kedai depan tu, pi beli cakotiau, pi bawa balik. Udang besar-besar. Saya tu pergi satu kedai beli cakotiau. Udang dah, ya Allah, besar ubat nyamuk. Besar udang dah. Tak tahu udang apa orang panggil tu. Besar tu. Saya kata ni makan seronok ni, kan. Kadang-kadang kita pergi cari udang tak jumpa. Rupa-rupa betul-betul dia berselindung di balik kotiau. Tapi yang tu, ya Allah, besar sungguh, kan. Mana tahu orang tu jual. Dia jual tepi jalan lah, naik lori. Hebat semua dia buka. Kat mana ni? Sebut cakotiau lupa lah. Baik, kan? Sebut tadi tu. Bagaimana kalau kawan yang baik, nasihat dia lain. Beza nasihat orang yang soleh dan nasihat orang yang kurang soleh. Bukan tak soleh, kurang soleh. Soleh ni makna dia orang baik lah. Cari penuhkan kawan kita yang baik-baik. Dia katakan tadi nak dapatkan penghormatan tersebut, cinta kepada orang-orang soleh dan bergaul dengan mereka. Sebab ni dia, mereka ni yang bakal memperbaikkan jalan kamu di dunia dan syafaat ketika mana di hari kiamat. Hidup di atas dunia ni banyak buat silap. Selain daripada keluarga, selain daripada isteri, selain daripada orang yang dekat dengan kita, kawan-kawan lah yang tegur kita. Sebab kita di tempat kerja, kawan ramai. Di masjid, di surau, kawan ramai. Kita duduk di mana-mana melepak, kawan ramai. Ramai jumpa kawan. Bila mana ada kawan baik, dia sentiasa memperbetulkan apa salah yang kita buat. Dan yang terakhir pada malam ini, sebelum isyak masuk, kita lihat pada yang kelima. Yang kelima, kata Al-Faqir Abu Lid Al-Samarqandi, bagaimana nak dapatkan kehormatan dalam kehidupan untuk kamu mencapai satu tingkatan syurga Allah Subhanahu wa ta'ala, memperbanyakkan doa dan minta masuk syurga dan husnul khatimah. Banyakkan berdoa dan betul-betul nakkan syurga Allah serta mudah-mudahan dapat husnul khatimah. Ni nak syurga, tapi mana dia tanda-tanda kamu nak syurga?
Kamu nakkan satu tempat yang disebut sebagai uqbad dar, sebaik-baik tempat kembali. Kamu nakkan satu tempat yang memang dambaan orang, tapi tak ada pun benda yang kamu buat menunjukkan kamu nak tempat tersebut. Oi, saya hidup memang matlamat saya syurga, tapi mana dia ciri-ciri orang yang nak masuk syurga tu? Kalau tuan-tuan pergi rujuk dalam surah Ar-Ra'd ayat 22, ayat 22, tetapi tengok dalam tu, di situ dia ada sebut tentang 4 jenis manusia. 4 jenis manusia. Hang kata kalau hang betul-betul nakkan syurga Allah, mesti 4 benda ni hang pernah buat. Kalau kamu betul-betul kamu kata kamu nak syurga Allah, 4 benda ni mesti ada kamu buat. Tapi kalau tak ada, jom kita buat. Bukan kata 4 benda ni adalah hanya 4 ni sahaja yang masuk syurga, tapi di antara benda yang bila mana dibuat, syurga menanti. Apa dia disebut? Yang pertama adalah mereka yang sabar. Sabar nombor 1. Yang kedua adalah mereka yang sembahyang, mendirikan sembahyang. Yang ketiga adalah mereka yang suka memberi, suka bagi. Dan yang keempat, hak ni payah sikit. Yang keempat ni payah sikit. Yang keempat ni adalah mereka yang dapat membalas kejahatan dengan kebaikan. 4 benda ni dia istimewa. Buat, insya-Allah ulaika lahum uqbad dar. Kamu akan dapat sebaik-baik tempat kembali, namanya adalah syurga. Hebat. Kamu kata nakkan syurga tapi berdoa pun tak pernah. Dalam doa dia bubuh segala benda. Ya Allah, bagilah rezeki melimpah ruah, anak-anak jadi baik, belajar pandai semua sampai universiti dia sebut satu-satu, nak universiti ni, nak universiti ni. Ya Allah, bagilah aku kerja elok, semua sebut. Last sekali syurga tak minta. Oh, rugi. Guru saya pesan, bila mana berdoa jangan lupa minta syurga, sebab tak tahu mana satu doa yang kamu panjatkan itu, mana satu doa yang makbul. Mana tahu kok malam ni tiba-tiba berdoa, yang ni yang makbul, lala dapat syurga. Hoi, mana tahu kok tuan-tuan bangun sepertiga malam nak pergi ke tandas, tak ada niat pun nak hidupkan malam. Sejuk, aircon satu hari, hujan satu hari. Petang ni tak hujan. Saya 3 hari kena hujan. Semalam balik daripada ada muskil TV1, sepanjang jalan hujan. Sampai ke rumah tu, ya Allah, baju habis basah. Kita naik motor, malas jam, naik motor, basah habis. Tapi hari ni tak hujan. Sit back, hujan rahmat kan, tak hujan pun rahmat juga kan. Bila mana berdoa bangun sepertiga malam, doa pada Allah, mana tahu yang tu yang makbul, kita tak tahu. Tapi rajinkan berdoa, minta. Sebab kadang-kadang nak tapi tak pernah minta. Pelik. Macam kita nakkan satu ganjaran di atas dunia, kita nak benda tu tapi minta dah, agak-agak orang nak bagi. Kita pintar rumah kita punya jiran, rambutan dia, ya Allah sedapnya, merah-merah, merah ada, kuning ada. Tentang duk Selangor, merah ada, kuning ada rambutan. Hebat. Durian ada lagi ke sini? Ada lagi ya? Siapa jual durian sini? Tak ada? Kalau ada nak cari 2-3 biji musangking. Saya hari tu jual durian kampung lah. Musangking tak jumpa-jumpa pun. Kan? Dia kata musangking isi tebal macam span basuh pinggan. Tebal dia kata. Kan? Teringin kat cari, mana tahu ada kan? Dia tengok buah rumah orang, tiba-tiba dalam hati, aku nak sungguh lah buah ni, tapi tak ada pergi minta pun. Kawan tu siap tanya lagi, nak ada rambutan ni? Dia nak ke tak mau? Dia 3 kali tanya, dah kalau nak aku ambil kan? Sama macam tu. Allah dah beritahu pada kita macam ni nak dapat syurga, kalau nak macam ni, kalau nak macam ni. Tapi kita baca buat tak tahu, baca buat tak tahu, baca buat tak kisah. Saya hari tu ada orang post, saya tengok ada satu ayat. Saya baca ayat tu, ni jujur cakap, baca ayat tu terdiam 5 minit. Dia jadi terdiam bersepa tau. Saya bacakan kat tuan-tuan ayat dia. Dalam surah apa nanti kita cari. Saya baca terjemahan dia. Dia sebut kat sini, apabila seseorang manusia ditimpa kesusahan, dia akan berdoa kepada kami dalam keadaan berbaring, duduk ataupun berdiri. Tetapi setelah kami hapuskan kesusahan itu,
daripadanya, dia terus dengan cara yang lama, seolah-olah dia tak pernah berdoa kepada kami, memohon dihapuskan kesusahan yang menimpanya. Demikianlah orang yang melampaui batas, itu memandang baik apa yang mereka selalu lakukan. Saya nak cari nanti surah mana ni, dia ambil gambar terjemahan Quran, nanti kita cari. Saya baca ni, saya tengok di Twitter, lalah kali baca, habis baca tu diam. Sebab apa diam? Sebab macam kena kat diri sendiri. Dia sebut di situ, hang perasan tak, dia kata, ramai manusia bila mana dia ditimpa kesusahan, dia berdoa, ya Allah hapuskanlah kesusahan ini, ya Allah perbaikkanlah balik kehidupan aku, ya Allah mudahkanlah urusan. Bila mana Allah lepaskan dia daripada kesusahan, bila mana Allah leraikan dia daripada masalah, dia kata dia balik kepada perangai asal dan dia lupa tadi dia doa supaya minta dileraikan daripada kesusahan. Dan dia hidup balik cara biasa, penuh dengan maksiat, penuh dengan dosa noda. Dia hidup balik macam biasa. Padahal Allah sebut situ, dia lupa waktu dia susah berbaring dia berdoa. Waktu dia susah duduk, baring, berdiri, merangkak, menangis, dia berdoa. Bila mana dah dibagi penyelesaian, dia lupa tadi dia doa minta pada aku. Lepas tu Allah sebut di hujung, Allah kata pada kita di hujung tu, Allah kata, demikianlah kalau kamu nak tahu, itulah manusia yang melampau. Dia ni pandang baik je apa yang dia buat, walaupun benda tu buruk. Benda tu buruk, tapi dia pandang tak ada apa kot, okey je kot, takkan sebab ni kot aku jadi susah hidup. Tak kot. Nanti kalau tuan-tuan jumpa, tuan-tuan boleh share lah dengan kawan-kawan surah mana. Saya baca terdiam, tuan-tuan pilih cari, tengok ayat tu redung, betul tak rupa-rupanya aku macam itu. Sama kita nak kek dengan ni, minta syurga, minta dijauhkan daripada bala, minta dijauhkan daripada neraka, minta dijauhkan daripada azab neraka, tapi tak ada buat pun benda-benda yang menjerumuskan kamu boleh masuk syurga, tapi kamu tak tinggalkan pun benda-benda yang menyebabkan kamu masuk dalam neraka. Macam mana ni doa, tapi apa yang kamu buat tak sama dengan apa yang kamu minta, lain. Dan dia sebutkan yang ketiga, jangan lupa minta husnul khatimah. Sebab nak dapatkan pengakhiran yang baik, bagaimana nak tengok pengakhiran seseorang, kamu perhatikan jalan hidup dia. Kalau jalan hidupnya dalam keadaan baik, nescaya dia akan dapat husnul khatimah. Tapi kalau jalan hidupnya dalam keadaan buruk, jalan hidupnya dalam keadaan tak baik, berkemungkinan dia akan mati dalam keadaan su'ul khatimah. Sebab tu tuan-tuan imam selalu doa habis-habis sembahyang, kita rajin angkat tangan tapi orang tak perasan rupa-rupa itu doa dia. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah wa la takhtim alaina ya Allah bi su'il khatimah. Ya Allah, bagilah kami pengakhiran yang baik, janganlah bagi kami pengakhiran yang buruk ya Allah. Doa kita amin, tapi lupa kita nak faham rupa-rupa itu doa dan minta pengakhiran yang baik. Sebab tak ada benda yang kita harapkan di atas dunia ni, melainkan bila mana kita hidup dalam keadaan baik dan kita menjalani kehidupan kita semua dalam keadaan yang baik-baik, dan nanti pengakhiran juga dalam pengakhiran yang baik. Dan kita lihat pula penutup untuk malam ni berkenaan dengan apa yang disebutkan oleh pengarang yang diceritakan di sini. Baik, tersebut di dalam satu wahyu yang diturunkan pada sebahagian para nabi, iaitu, hai anak Adam, engkau membeli neraka dengan harga yang mahal dan tidak mahu membeli syurga dengan harga yang murah. Erti daripada ungkapan yang disebutkan, ada kalanya kita sanggup mengeluarkan kos ataupun jumlah yang sangat besar untuk maksiat yang bakal membinasakan diri, tetapi kita tak nak mengeluarkan jumlah walaupun sekecil-kecil nilai untuk mendapatkan syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Daripada Abu Hazim berkata, andai kata syurga itu tidak dapat dicapai kecuali dengan meninggalkan kesukaan di dunia, nescaya itu ringan dan sedikit orang yang nak buat. Nak syurga, tinggalkan kesukaan dunia, tapi tak ramai orang boleh buat. Tapi disebutkan di sini, jika nakkan hindar daripada neraka,
maka tinggalkanlah seluruh daripada benda-benda yang tak elok di atas dunia, nescaya ramai yang akan buat. Tetapi katanya di sini, yang sedikit tak berani nak buat, yang banyak sanggup kerana takut kepada azab neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi tuan-tuan, mudah-mudahan kita dapat sesuatu pada malam ini, apa yang dibincangkan berkenaan dengan bagaimana nak dapatkan syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Poin penting nombor 1, menahan diri daripada maksiat. Yang kedua, rela dengan pemberian walaupun sederhana. Yang ketiga, rajin dalam ketaatan, lakukan kebaikan walaupun sekecil-kecil perkara. Yang keempat, cinta kepada orang soleh dan rajin rapat dengan mereka supaya kita juga jadi soleh. Dan yang kelima, banyakkan berdoa, minta pada Allah untuk masuk syurga Allah Subhanahu wa ta'ala dan dapat pengakhiran yang baik, yakni husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. InsyaAllah kita tutup dengan doa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ghafir lana zunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna sighara. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma yassir wa la tu'assir. Allahumma tammim bil khair. Ya Allah, jika ada dalam surau ini yang sakit, kau sembuhkanlah. Jika ada yang berhutang, kau langsaikanlah. Jika ada yang bergaduh, kau damaikanlah. Jika ada yang bermasalah, kau bantulah ya Allah. Satukan hati-hati kami, satukan hati-hati kami, satukan hati-hati kami ya Allah. Jauhkan kami daripada bala, wabak, bencana dan perkara yang tidak diingini ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, jadikanlah kami golongan yang soleh dan solehah. Ya Allah, jadikan kami golongan yang sentiasa mencintai majlis ilmu, golongan yang sentiasa mengimarahkan rumahmu, golongan yang sentiasa dipakaikan dengan pakaian akhlak yang baik lagi cantik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa tabaraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Minta maaf jika ada terkasar bahasa, tersalah bicara.